Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Kita bertemu lagi dalam agenda Awani. Cerita mengenai pemufakatan antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan yang dimeterai melalui memorandum persefahaman, transformasi dan kestabilan politik yang berlangsung semalam menjadi perbincangan kami. Ini perlu diperincikan lagi dan bagaimana kita rakyat dapat memahami. Dan hari ini memorandum persefahaman dan transformasi kestabilan politik itu sudah diwartakan dan diterbitkan di laman web Parlimen dan itu boleh diakses secara menyeluruh, tiada lagi rahsia terhadap maklumat-maklumat yang termaktub dalam MOU tersebut, dan ini yang kita mahu bincangkan bersama dengan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajdi yang bersama dengan saya dalam agenda Awani pada malam ini. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani. Perinciannya sudah didedahkan kepada umum dan pastinya kita bercakap bahawa sejarah politik tercipta. Namun begitu, secara peribadi, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, bagaimana Datuk melihat bahawa ini adalah titik permulaan untuk kestabilan politik pertamanya, gencatan politik yang betul, dan kalau saya sebagai rakyat, saya menilai apa gerak kerja selepas ini. Jadi orang politik seperti Datuk Dr. Ashraf Wajdi juga perlu menyusun rentak dan juga cara berpolitik dalam suasana yang baru. Adakah itu benar situasinya? Ya, Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ucap terima kasih atas jemputan ini, dan bagi saya melihat ini sebagai satu suasana yang amat segar dalam politik tanah air. Suatu pembaharuan yang baik ke arah kestabilan yang didambakan oleh semua. Saya kira yang paling penting ialah kita tidak akan dapat memuaskan hati semua pihak. Tetapi sekurang-kurangnya rakyat mendapat suatu keyakinan dan jaminan daripada ahli-ahli politik sendiri bahawa saat untuk kita berantakan yang bagaikan tiada kesudahan selepas daripada PRU ke-14 yang lalu, itu dapat kita hentikan buat seketika pun tak apa untuk sampai kita selesaikan isu-isu yang menyentuh soal kepayahan dan kesusahan rakyat ketika ini, terutamanya dalam suasana negara yang masih lagi bergelut dengan isu pandemik, kesihatan rakyat, ekonomi rakyat, dan yang paling penting sekali ialah semua perkara ini hanya boleh dapat direalisasikan sekiranya wujud kestabilan politik. Dan dengan jangka hayat kerajaan yang sudah masuk ke hayat-hayat yang terakhir, maknanya suka atau tidak, kita hanya ada setahun lebih saja lagi sebelum diwajibkan secara berperlembagaan untuk kita menyerahkan mandat kepada rakyat. Jadi mau tak mau dalam saat yang ada ini ataupun waktu yang ada ni, jeda waktu yang ada harus digunakan sebaiknya untuk kita betul-betul memfokuskan kepada menyelesaikan isu-isu rakyat, dan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Sebab itulah dulu pun kita pernah bercakap soal political ceasefire ataupun gencatan senjata politik, tetapi kadang-kadang ia hanya retorik, ahli-ahli politik yang berkepentingan yang hanya melihat keberuntungan kepada satu-satu pihak. Tetapi hari ini kita melakukannya dalam arti kata mewujudkan satu memorandum persefahaman yang ditandatangani atas titah saranan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ini satu perkara yang amat baik sekali kerana akhirnya rakyat ada tempat yang mereka boleh bertaut ataupun mengharapkan the last bastion kepada segala yang ada itu adalah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan hari ini Tuanku Yang di-Pertuan Agong telah pun menitahkan dan telah dibuktikan oleh ahli-ahli politik untuk menerima saranan titah Yang di-Pertuan Agong itu dengan cukup baik sekali. Datuk, ini adalah permulaan. Apa yang dimaktubkan dalam helaian-helaian kertas MOU ini perlu diterjemahkan kepada tindakan. Tidak keterlaluan kalau dikatakan banyak pihak punya sebab untuk skeptikal bagaimana ini dapat diterjemahkan. Bagaimana mungkin ini dapat dilakukan kerana pembudayaan politik yang baru itu belum lagi kedengaran. Kita baru melalui episod politik dan juga pertentangan politik yang cukup dahsyat. Banyak yang terkorban. Jadi pada pandangan Datuk, bagaimana kita melihat bahawa ini adalah masanya untuk rakyat juga menilai bagaimana ini dapat diterjemahkan melalui tindakan. Adakah itu sukar untuk dilakukan kerana bulan lepas, 2 bulan lepas masih lagi bergasak? Yang bagusnya kali ini kerana ia dijadikan sebagai dokumen
umum dan dihebahkan di khalayak yang disaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kalau ia dibuat secara senyap-senyap, ia tidak dapat mendapat apa-apa kesan yang ataupun dampak yang positif. Tetapi hari ini, walaupun MOU itu dia bukannya dokumen kontrak yang mengikat. It is not a binding contract. Tetapi cukuplah ia dijadikan semacam satu social contract. Kontrak yang disaksikan oleh rakyat, yang mana komitmen ini diberikan oleh ahli-ahli politik untuk menurunkan suhu politik, memfokuskan kepada isu rakyat, bukan retorik, tetapi pada masa yang sama menzahirkan bahawa kerjasama ini boleh dilakukan untuk aspek-aspek tertentu. Sebab itu saya katakan tadi, mungkin tidak semua yang dihajati ataupun menjadi harapan semua pihak itu dapat diletakkan ataupun digariskan di dalam MOU ini, tetapi sekurang-kurangnya ia satu permulaan yang baik. Contohnya, apa punca ketidakstabilan negara apabila permulanya PRU, apabila berlakunya perubahan kerajaan setelah pilihan raya pada Mei 2018. Kalau kita lihat antara perkara-perkara yang menjadi anekdot ataupun perkara-perkara yang mencetuskan ketidakstabilan, termasuklah isu lompat parti yang berterusan. Bukan hanya di zaman 22 bulan PH jatuh pun kerana lompat parti juga, dan hari itu pun berubah pun kerana berlakunya perubahan pendirian politik. Jadi ini satu aspek yang penting, maknanya sebab itu salah satu daripada tuntutan ataupun perkara yang dipersetujui, perlu ada komitmen daripada semua pihak untuk melakukan apa disebut sebagai transformasi pentadbiran dengan komitmen untuk meminda ataupun menggubal Akta Lompat Parti yang akan ada kesan kepada pindaan perlembagaan. Kerana Akta Lompat Parti sahaja dia tidak akan dapat digubal tanpa melakukan pindaan kepada perkara 10/1 yang berkaitan dengan kebebasan untuk berpersatuan. Yang ini dah ada dalam interpretasi mahkamah. Mahkamah telah pun memberi interpretasi yang akhirnya kalau kita secara teorinya nak buat akta itu, tetapi akta itu akhirnya dia akan menjadi ultra virus ataupun dia akan bertentangan dengan perlembagaan itu sendiri, akhirnya dia tidak boleh memberi apa-apa kesan. Tetapi apabila semua parti-parti politik dan semua ahli-ahli politik memberikan komitmen, kerana ini salah satu the sources of all evil ni, dalam konteks mencetuskan ketidakstabilan politik selama ini. Jadi ini harus diselesaikan terlebih dahulu supaya kalaupun ada pilihan raya akan datang, PRU ke-15, apa yang berlaku selepas PRU 15, ia dapat ditangani dengan baik apabila sudah ada Akta Lompat Parti ini supaya tidak berlaku ketidakstabilan. Silakan. Yang kedua, isu seperti kita melakukan reformasi institusi supaya tidak ada campur tangan terhadap institusi-institusi yang kita lihat penting untuk dia berada di atas segala kepentingan-kepentingan politik. Contohnya institusi seperti SPRM, institusi kehakiman yang seharusnya menjadi benteng utama rakyat. Maknanya kalau apa pun berlaku perubahan dalam konteks politik negara, benteng-benteng ini akan kekal independen. Mereka nilai kemandirian itu dapat diyakini dan dipercayai. Maknanya tidak disalahgunakan ataupun digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mengekalkan kuasa, untuk menyogok ataupun mengugut mereka yang tidak sealiran dengan politik yang ada. Ini sudah berlaku zaman berzaman, bahkan sejak zaman Barisan Nasional lagi. Jadi kita we need to move forward. Maknanya negara ini tidak akan stabil, politik ini tidak akan stabil sekiranya masih ada wujud sogokan dan ugutan. Ugutan itu termasuklah dalam konteks memanipulasi dan mengeksploitasi instrumen-instrumen ataupun institusi-institusi yang seperti mana yang saya sebutkan tadi yang berkepentingan seperti SPRM, institusi kehakiman dan sebagainya. Doktor, saya ingin mengambil contoh apabila Datuk Doktor menyebut mengenai transformasi pentadbiran.
Datuk Doktor menyebut mengenai akar kepada permasalahan ketidakstabilan pada hari ini ialah itu yang perlu kita laksanakan, Akta Rang Undang-Undang Anti Lompat Parti. Itu mungkin perlu dilakukan kalau berdasarkan MOU ini, hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tidak lewat daripada mesyuarat penggal pertama ke-5 Parlimen tahun 2022. Kena selesai tahun ini juga. Tetapi kita faham juga itu yang akan buat keputusan ialah 200 tahun depan. Tapi itu juga kita faham juga yang akan buat keputusan dan juga melaksanakan itu ialah 220 ahli parlimen yang bersidang hari ini. Bagaimana dalam parti? Kerana struktur parti dan juga perjalanan politik itu juga tidak hanya ditentukan oleh apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Bagaimana itu perlu diharmonikan di peringkat dalaman parti juga. Tidak mudah untuk kita kata untuk melaksanakan anti lompat parti kalau terkesan luka lama kerana lompat parti dan sebagainya. UMNO sudah pasti ada kelukaan itu. Jadi pada pandangan Datuk Doktor, bagaimana apa yang bakal diterjemahkan melalui tindakan di parlimen itu perlu difahami bukan saja rakyat tetapi ahli-ahli parti. Kita perlu bergerak seiring. Adakah itu yang perlu dilakukan kalau tidak oleh pemuda UMNO sendiri? Itu yang saya katakan daripada awal. Apa yang menariknya MOU ini kerana ia menjadi dokumen awal dan rakyat menjadi saksi. Dan sudah tentu apa yang telah dimeterai ini adalah perkara yang saya pasti rakyat di luar sana semua bersetuju untuk kita jangan membiarkan mandat rakyat itu dipersia-siakan ataupun mandat rakyat itu dipermain-mainkan oleh ahli-ahli politik ataupun politikus-politikus yang berkepentingan. Mereka boleh mengubah pendirian mereka hanya kerana sama ada sogokan ataupun ugutan. Jadi mau tak mau parti-parti politik yang mahu mendapat sokongan daripada rakyat, mereka harus ikut dan akur kepada apa yang rakyat hendak. Kerana rakyat yang mahukan kestabilan yang wujud dan salah satu punca ketidakstabilan adalah kerana berlakunya lompat-melompat. Dalam konteks UMNO sudah tentu kita amat suka dan amat bersetuju sekiranya anti lompat parti ini dilakukan kerana yang paling menerima kesan selepas PRU ke-14, UMNO adalah yang pertama, Barisan Nasional. UMNO kita menang 54, tiba-tiba 16 ahli parlimen kita lompat ke parti Bersatu dan satu lagi yang melompat kepada parti Warisan. Barisan Nasional sendiri terpecah kerana berlakunya lompat-melompat. Bukan saja UMNO, pusingan ataupun gelombang kedua lompat-melompat itu akhirnya menjatuhkan PH sendiri. Walaupun PH mendapat laba daripada lompatan ataupun penghijrahan kalau bahasa yang lebih lunak lagi, ahli-ahli parti politik ini daripada UMNO kepada Bersatu yang merupakan salah satu komponen Pakatan Harapan. Tetapi seperti mana pepatah Inggeris sebut, what goes around comes around. Dalam bahasa Arab, kama tadinu tudanu. Apa yang kamu buat begitu kamu akan dapat balik. PH akhirnya jatuh kerana PKR pula lompat. Bersatu pula lompat daripada PH. Jadi apakah kesudahan episod-episod lompat-melompat ini dalam politik Malaysia yang kesannya bukan kesan yang sahaja kesan kepada ahli-ahli politik, kesan besar kepada rakyat. Ketidakstabilan inilah yang menyebabkan negara berhadapan dengan masalah ekonomi, kepercayaan pelabur, rakyat tidak mendapat pekerjaan kerana ramai yang dibuang kerja, pelabur lari daripada negara. Ini perkara-perkara yang akan menjadi satu natijah daripada ketidakstabilan politik akibat daripada lompat parti yang kerana apa? Tidak ada akta lompat parti. Jadi untuk memastikan satu aspek yang kita bercakap, lompat parti ini direalisasikan dalam bentuk akta. Dia memerlukan pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan, macam kata Khairul tadi, perlukan 2/3. 2/3 maknanya sekarang ni 147. Sebab 2 orang meninggal, daripada 220, 147 yang perlu mengundi. 147, kalau tidak ada kerjasama dui-partisan ataupun rentas parti, takkan mungkin perlembagaan mampu dipindah dan takkan mungkin akta lompat parti ini dapat digubal. Akhirnya, rakyat juga yang menjadi mangsa. Sebab itulah bagi saya, dalam konteks ini, apabila MOU ini dijadikan dokumen yang disaksikan oleh rakyat, mau tak mau, parti-parti politik mesti ada komitmen untuk mereka melakukan pindaan perlembagaan bagi tujuan itu. Supaya apapun natijah selepas PRU ke-15, kena ingat MOU ni ada tempoh hayatnya. Disebutkan sampai Julai 2022. Maknanya pembubaran parlimen boleh dilakukan selepas daripada itu. Maknanya selepas daripada pembubaran dilakukan, MOU ini pun akan tamat dan diharapkan apa yang dihasratkan
dan diaspirasikan melalui MOU ini dapat direalisasikan sebelum Julai 2022, dan selepas daripada itu kalaupun berlaku pilihan raya, sekurang-kurangnya kita ada level playing field ataupun padang yang sama rata untuk semua. Datuk Doktor, soalan ini kami tanyakan kepada semua ahli politik di blok pembangkang, di blok kerajaan. Hilangkah taring apabila MOU ini dimuafafatkan? Kalau dalam UMNO sendiri, bagaimanakah persepsi di kalangan ahli-ahli biasa, ketua bahagian, ketua cawangan terhadap apa yang ditandatangan dan juga disepakati? Kerana dalam tidak dapat juga ada yang kata, dah tanda tangan ni dah baik ke dengan Anwar Ibrahim, dah bekerjasama ke dengan DAP? Kata dulu no DAP. Bagaimana suara-suara nakal dan juga suara-suara yang politik yang biasa dengar ini mungkin masih lagi sebati dalam jiwa sebahagian daripada orang politik. Justru bagaimana Datuk Doktor sendiri sebagai Ketua Pemuda UMNO, bagaimana mungkin berkomunikasi, menggerakkan strategi untuk memahami situasi keadaan sekarang ini? Ya, pertama sekali seperti mana saya katakan daripada awal, nak puas hati semua takkan mungkin dapat tercapai. Bak kata pepatah Arab, ridhan nas ghayatul la tudrak. Nak puaskan hati manusia satu matlamat yang tak mungkin kamu capai. Sebab itu dalam konteks politik, kita kena ada prinsip. Apa prinsip kita? Bila kita berpolitik ni, apakah berpolitik ni hanya semata-mata kerana kuasa? Kalau bukan kerana kuasa, untuk apa? Untuk kita menyumbang bakti, masalahnya adalah untuk rakyat. Kalau rakyat tidak mendapat damba daripada tidak mendapat laba daripada apa yang kita lakukan, lebih baik kita tidak berpolitik. Tetapi dalam konteks ini, sebab itu saya katakan, apa yang kita hasratkan dan dititahkan oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong, hasrat Tuanku Yang di-Pertuan Agong amat mulia. Baginda tidak mahu dalam tempoh baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ini akan berlaku satu lagi episod perubahan Perdana Menteri kali keempat. Dan baginda menyatakan daripada tulus hati baginda sendiri supaya ahli-ahli politik ni kalau boleh bekerja sama. Kalau peringkat awal baginda sendiri yang mencetuskan supaya wujudnya kerjasama politik dalam kabinet dan sebagainya. Tetapi ini satu langkah yang bagi saya sekurang-kurangnya bermula satu tapak yang ke hadapan. Soal sentimen parti, kalau saya bercakap dalam konteks UMNO umpamanya, isu no DAP, no Anwar. Ini kan sentimen yang sebenarnya pendirian yang telah pun dibuat oleh Perhimpunan Agong UMNO. Dia bukannya datang secara tiba-tiba begitu. Tetapi akhirnya UMNO juga ada dalam perlembagaan perkara 3 yang mengatakan bahawa kita harus menjunjung dan membela, mempertahankan Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong sudah menitah, antara titah Yang di-Pertuan Agong dengan pendirian Perhimpunan Agong UMNO, sudah tentu kita tak boleh menafikan perlembagaan kita adalah supreme, perlembagaan UMNO lah. Maknanya kita harus menyantuni dan juga memenuhi apa yang dihasratkan oleh Pertuan Agong. Dalam konteks ini, kalaupun kerajaan hari ini sudah memulakan langkah bekerjasama, jadi tak timbullah lagi selepas ini isu kerjasama dengan DAP ataupun Anwar, PKR dan sebagainya demi kemaslahatan rakyat dalam konteks inilah, dalam konteks MOU ini. Untuk apa? Untuk dalam tempoh masa sehingga PRU akan datang, supaya kita dapat menurunkan suhu politik, supaya adanya kestabilan politik. Untuk apa? Sebab tu perkara pertama dalam MOU ni ialah soal nak menyelesaikan isu COVID. Soal bagaimana nak menurunkan angka, nak mengurangkan kematian, dan yang paling penting sekali, rakyat, life and livelihood. Mana rakyat punya kebajikan mereka. Hari ini ramai yang hilang kerja, ramai yang tidak ada punca pendapatan. Jadi apakah bantuan-bantuan yang perlu ditambah? Sebab itu dalam MOU ni disebut spesifik perlu ada penambahan 45 bilion daripada 65 bilion. Untuk apa? Untuk bantuan rakyat. Disebutkan juga apa yang pemuda duduk perjuangkan, tuntutan rakyat, moratorium tanpa faedah, BKC ditambah nilainya, berlakunya suntikan fiskal. Ini kan kita berjuang, kita bercakap apa yang rakyat nak, dan hari ini diterjemahkan dalam bentuk MOU. Apakah ini UMNO akan menentang? Saya rasa tidak akan menentang. Bahkan saya boleh bercakap sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia, saya pasti sahabat-sahabat saya, rakan-rakan seperjuangan saya di akar umbi akan mendukungnya, kerana inilah yang diperjuangkan oleh pemuda, suara dan tuntutan rakyat mengenai kepayahan dan keperitan yang mereka lalui. Jadi itu yang kita dulu perjuangkan, tetapi dipandang sepi oleh kepimpinan kerajaan yang terdahulu. Hari ini alhamdulillah dalam parlimen tadi Perdana Menteri pun kerajaan mengumumkan bahawa kabinet telah bersetuju untuk bank-bank mengecualikan faedah teraku dalam moratorium. Maknanya boleh buat
Dulu masa kerajaan yang lepas pun, inilah yang kami perjuangkan. Kami kata memang perlu dibuat. Bila kami jumpa dengan bank-bank pun, perlu diseragamkan. Bank-bank pun minta sendiri. Tetapi waktu itu banyak dalih. Kerajaan tak ada kuasa, walaupun saya tunjukkan ada 3 akta yang menunjukkan bahawa kerajaan ada kuasa. Dan hari ini Alhamdulillah, apabila kita nak memastikan kestabilan itu wujud, MOU dimeterai dan kerajaan pun nampak lebih berani untuk melakukan sesuatu yang betul untuk kemaslahatan dan kebajikan rakyat. Doktor, bagaimana iltizam ahli politik untuk melaksanakan seperti yang doktor katakan tadi bahawa itu dah diperjuangkan dahulu, sekarang sudah dimeterai, sudah dilaksanakan. Jadi kalau sebagai seorang ahli politik, apa janji Datuk Doktor supaya ada KPI yang dapat rakyat lihat, oh ini dilakukan, ini sudah dilaksanakan, dan bagaimana itu dapat dilakukan dengan baik di masa-masa akan datang. Sekarang masa buat kerja memandang ke hadapan. Bagaimana itu dapat kami pegang sebagai satu janji? Okey, pertamanya kalau kita tengok dari MOU ni pun, diletakkan jeda waktu. Diletakkan titik-titik waktu di mana setiap perkara itu perlu dilaksanakan. Contohnya perkara yang melibatkan kebajikan rakyat dalam konteks transformasi pemerkasaan pelan COVID-19 umpamanya. Ini harus dan perlu disahkan dan diabsahkan di dalam pembentangan bajet 2022 nanti. Tak lama, tak sampai sebulan pun lagi. Itu perkara pertama. Maknanya kalau kerajaan melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat, adanya bantuan tambahan, adanya perkara-perkara yang diminta oleh rakyat, sudah tentu ahli politik ini, kalaupun dikatakan pembangkang, mereka ini pun mahu menyuarakan apa yang rakyat nak. Kalau tidak, kalau mereka buat sesuka hati je, mereka tak dapat sokongan daripada rakyat. Begitu juga dengan tadi penggubalan akta. Contohnya rang undang-undang anti lompat parti perlu diselesaikan suku tahun 2022. Maknanya mesti diselesaikan sebelum April 2022. Soal undi 18 yang hari ini sudah pun dipinda perlembagaannya, tetapi tak dapat dilaksanakan. Kenapa tak dapat dilaksanakan? Itu perlu disegerakan dan semua ahli politik perlu memberikan suatu tekanan kepada pihak SPR umpamanya. Apa isunya? Boleh tak ia diselesaikan katakan first quarter of next year? Mesti ada jeda waktu, mesti ada timeline. Jangan membiarkan rakyat berada dalam kegelapan. Apa sebenarnya? What is apa natijahnya? Kita dah bercakap berdegar-degar, dah lulus dah apa-apa, tapi akhirnya tidak dilaksanakan. Jadi inilah yang bagi saya apa yang Khairul kata tadi, komitmen-komitmen yang sudah pun dimeterai dan dimaktubkan di dalam MOU ini, yang hari ini rakyat adalah yang menjadi saksi sama ada perkara itu dapat dilaksanakan ataupun tidak. Kalau tak dapat dilaksanakan dan kalau mana-mana pihak yang memungkirinya, sudah tentu yang akan menjadi hakim adalah rakyat. Sebab itu kita jangan risau soal sama ada kontrak ini binding atau tidak. Ada soalan yang kata, sama ada MOU ni binding atau tidak. Saya rasa itu tak penting. Yang pentingnya ialah binding ataupun tidak, MOU ini disaksikan oleh rakyat. Kalau siapa-siapa yang mengingkarinya, sudah tentu rakyat yang akan menghukumnya. Dan mahkamah terbesar adalah PRU ke-15. Datuk Doktor menyebut mengenai padang pertandingan dan juga untuk memenangi hati rakyat itu terbuka dan juga berada di satu landasan yang sama pada hari ini. Itu menuntut kepada budaya politik baru. Budaya politik lama sindir, menyindir, mengambil kredit atas kejayaan dan juga keberkesanan sesuatu dan menyalahkan sama sekali, ini kerajaan dulu ataupun kerajaan yang akan datang dan sebagainya. Itu mungkin sesuatu perkara yang dalam chapter yang lama. Justru membuka lembaran baru ini. Bagaimana budaya politik baru itu adalah arus perdana, bukan lagi dimiliki oleh puak-puak tertentu sahaja. Bagaimana Datuk Doktor melihat perkara ini dan juga bagaimana dapat dibugarkan lagi sifat dan juga nilai-nilai budaya politik baru ini untuk memenangi hati rakyat kepada PRU 15, kerana kepercayaan rakyat kepada ahli politik pada hari ini tidak keterlaluan kalau dikatakan pudar dan juga sukar untuk memenangi hati mereka pada hari ini. Ya, penjernihan budaya politik ini sebenarnya sudah dibicarakan berdekad-dekad lama. Tetapi satu perkara yang saya tengok secara positif, penjernihan ataupun pembudayaan politik baru ini sebenarnya banyak diberikan nafas barunya kerana faktor perubahan dan peredaran zaman hari ini. Terutama teknologi maklumat, dunia tanpa sempadan, maklumat di hujung jari. Maknanya ahli-ahli politik
tidak kira mana-mana mewakili mana-mana parti sekalipun, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya memperbodohkan dan mendangkalkan pemikiran rakyat. Maknanya mereka perlu menarik sokongan rakyat berasaskan, maknanya mau tak mau, dengan satu nilai yang diterima oleh rakyat. Sebab itu hari ini rakyat menyaksikan telatah yang dianggap sebagai sirkus parlimen umpamanya. Dan hari ini kenapa rakyat boleh menilai? Kerana ia sudah terbuka. Bagaimana pembudayaan atau penjernihan budaya politik ini boleh berlaku? Saya melihat secara positifnya ia sedang berlaku. Kerana sedikit sebanyak dengan bantuan sosial media. Tetapi kita juga perlu meneruskan agenda pendidikan politik ini. Terutamanya bila kita ada undi 18. Anak-anak muda perlu difahamkan bahawa politik ini mesti berteraskan akhlak dan ilmu. Kalau tanpa dua perkara ini, dia tidak akan membawa kita apa-apa. Ilmu itu maksudnya bukanlah kita hanya menilai sesuatu perkara berasaskan apa yang diviralkan ataupun ditularkan. Tetapi kita belajar bagaimana nak menganalisa satu-satu maklumat dan melakukan penelitian sama ada maklumat itu daripada sumber yang benar ataupun tidak. Dan kita mengambil daripada dua pandangan. Pandangan positif dan pandangan negatif. Dan dua-dua ini harus dipertimbangkan. Dan bagaimana mempertimbangkan antara dua perkara ini adalah ilmu yang perlu kita ajarkan. Inilah demokrasi sebenarnya yang perlu kita pasakkan dan kita canaikan dalam generasi muda dan generasi baru untuk masa depan yang lebih luhur dan lebih subur dengan budaya politik yang lebih jernih. Dan saya harap dan saya pasti itu dilakukan oleh pergerakan pemuda UMNO juga pada hari ini dan juga pada masa mendatang. Terima kasih Datuk Dr. Ashraf Wajdi kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Anda setuju atau anda tidak setuju, teruskan diskusi dan juga kematangan komen anda di platform media sosial kami astroawani.com dan di platform-platform digital yang lain. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar. Ini agenda Awani, satu perjanjian yang begitu bersejarah dimeterai antara pihak Pakatan Harapan dan juga kerajaan, iaitu berkaitan dengan memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik. Apakah maksud MOU ini? Ramai di luar sana, sama ada di pihak kerajaan ataupun di kalangan penyokong Pakatan Harapan, masih keliru. Adakah ini satu tanda persefahaman politik untuk mengangkat muafakat politik ketika kita menangani pandemik COVID-19, ataupun pihak Pakatan Harapan tidak ada idea lain selain mengaku kalah dan mereka memeterai persefahaman politik dan juga kestabilan politik ini, ataupun di pihak kerajaan mereka memerlukan kestabilan kerana mereka sudah belajar 18 bulan lalu menyebabkan Perdana Menteri ke-8 jatuh akibat sokongan yang ditarik semula sebahagian daripada ahli Parlimen UMNO pada ketika itu. Jadi kita ingin memahami, ini satu perkara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara. Ketika sidang Parlimen berlangsung pada ketika ini, kita akan melihat bagaimana MOU ini akan memberi keuntungan. Itu objektif utama yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak. Keuntungan kepada rakyat ketika kita amat kritikal menangani pandemik COVID-19. Jadi di studio pada malam ini saya tidak kesorangan bersama Datuk Seri Salahuddin Ayub yang berhormat, Ahli Parlimen Pulai, Ahli Dewan Undangan Negeri Sempang Jeram dan juga Timbalan Presiden Amanah. Terima kasih Datuk Seri kerana berlari-lari dari Parlimen ke studio mini ataupun studio satelit kami di World Trade Center Kuala Lumpur ini. Datuk Seri, mungkin soalan pertama saya senang saja. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pakatan Harapan apabila berunding? Datuk Seri sebahagian daripada anggota yang melakukan rundingan dengan pihak kerajaan. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam persefahaman MOU ini? Pertama sekali, terima kasih kepada Awani. Rindu dengan Awani. Lama tak bersama di pentas ini. Okey, saya terlibat secara langsung mewakili parti hampir 6 siri perundingan yang serius.
high level yang kita mendapat mandat daripada parti Pakatan Harapan untuk duduk semeja dengan pihak kerajaan pada kali ini. Dan ianya suatu sejarah. Semalam semasa menunggu upacara itu, saya bercakap dengan orang veteran politik seperti YB Kit Siang, yang berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Rais Yatim. Saya kata selepas tragedi 13 Mei yang menumpahkan darah sejarah hitam negara, inilah kali kedua pihak kerajaan mengadakan suatu konsultasi ataupun engagement dengan pihak pembangkang. Kalau tak ada isu besar, maknanya kedua-dua pihak ini tidak mudah untuk bertemu. Dia satu watershed, satu peristiwa penting untuk dihayati dan diberikan judgement nanti oleh rakyat dalam negara kita. Jadi ia suatu memorandum persefahaman yang tidak sama dengan CSA sebagaimana yang diwar-warkan. CSA ini Confidence and Supply Agreement. Dia berlaku di parlimen negara-negara Commonwealth, khususnya di Britain. Tapi konsepnya parti atau kerajaan itu di minority, dia tak cukup numbers. Jadi dia kena ada suatu parti lain, Labour Party campur dengan konservatif, dia campur dengan Liberal Democratic. Tak cukup nombor. Gabung 3 baru bentuk kerajaan. Barulah ada confident itu, and supply itu. Tapi yang ini, kerajaan Ismail Sabri ini, dia dakwa dia cukup 114, 114. Jadi apa perlunya nak ada suatu perjanjian? Di situlah timbulnya apa yang disebut tadi bahawa bila kita telah bertarung dalam arena politik ini sedemikian lama, kami dikhianati pada bulan Februari 2020 oleh kerajaan Tebuk Atap ini. Sampailah bertukar PM, dah 3 PM dalam satu penggal ini. Jadi kita berusaha PH atas nama mandat rakyat dapatkan kembali, tidak berjaya. Pilihan raya hanya tinggal setahun lebih saja lagi. Maka di sinilah kewarasan ataupun rasionalnya PH, kami sebagai orang politik dalam negara ini. Pada garis ini kita harus lihat rakyat dan negara. Kematian COVID semakin meningkat, kes belasan ribu. Ini keutamaan kita. Jadi sebab itu namanya lah Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik. Kita nak pada ketika ini biarlah kita letakkan perbezaan kita ini, fokuslah kepada rakyat dua perkara. Bersama kerajaan memerangi COVID ini dengan apa pun kepakaran yang ada pada kita ramai kepakaran dan juga pulihkan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan, kerana ramai yang hilang pekerjaan, mereka yang kelaparan. Jadi negara harus diselamatkan. Jadi di situlah bertolaknya konsep memorandum semalam yang ditandatangani untuk kepentingan negara dan rakyat. Datuk Seri Selaluddin Ayub, memorandum ini dalam yang ditandatangani oleh PH dan juga kerajaan semalam ada 6 perkara. Tetapi memorandum ini tidak banyak beza apa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri yang ke-8 sebelum beliau tumbang, Datuk Seri, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu. Jadi kenapa ketika di hujung pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin menghulurkan ranting zaitun itu ditolak mentah-mentah oleh Pakatan Harapan dan juga pembangkang, tetapi kali ini apabila dilantik Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri dengan 6 perkara ini, rata-ratanya lebih kurang sama apa yang ditawarkan itu. Pihak Pakatan Harapan mengadakan rundingan yang serius. Yang dikatakan tadi, Datuk Seri, ada 6 rundingan antara pihak Pakatan Harapan dan juga pihak kerajaan. Adakah ini double standard ataupun mungkin ramai tidak faham ketika itu lain, ketika yang sekarang ni lain? Bagi kami, waktu Tan Sri Muhyiddin menawarkan package itu, dia telah hilang legitimasi sebagai Perdana Menteri. Dia dah hilang sokongan 14 orang tak silap saya daripada UMNO yang menarik sokongan. Jadi takkanlah kita nak deal dengan orang yang tidak legitimate lagi sebagai Perdana Menteri.
Sebab itu kita tidak kisah tentang perkara itu. Dan apa yang dibuat itu adalah merupakan, nak kata ranting zaitun, maknanya dia buat itu untuk mengekalkan hayat dia. Di situ kita tidak melihat suatu keperluan yang mendesak untuk kita bersama. Tapi sekarang, maknanya kerajaan yang ada hari ini, dia mendakwa dia ada majoriti, 114, maka menawarkan kepada kita, maka barulah kita menerima tawaran itu. Tetapi kita meletakkan parameter bahawa kita tidak mahu sebarang jawatan. Itu bezanya. Ada orang mengatakan kita on our knee, seolah-olahnya PH melutut kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Kita tak minta apa. Kami tak minta jawatan menteri, timbalan menteri, kedudukan dalam JLC. Tak ada. Tidak ada sepatah pun permintaan itu. Kalau perhatikan 6 perkara itu, terasnya adalah rakyat. 45 bilion ya, untuk COVID sebagai contoh. Dan dipantau oleh jawatankuasa steering committee, both party, dua partisan. 10 bilion untuk kita kendalikan golongan SME yang kehilangan perniagaan, hilang pendapatan. Semua rakyat. Ya? Jadi kita harus melihat perkara ini secara objektif. Kami tak minta apa-apa. Yang kita tawarkan adalah bagaimana kestabilan politik untuk kerajaan yang ada pada hari ini yang berbaki mungkin setahun lebih untuk fokus kepada pandemik ini dan ekonomi rakyat yang semakin rakyat lapar sekarang ini. Ya, saya sebagai wakil rakyat, saya dah nampak perkara itu. Semua orang minta bakul makanan. Jadi fokuskan kepada perkara ini dan kami tidak minta apa-apa sebagai timbal balas, melainkan perkara-perkara yang memang menjadi reform dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Di sana nanti akan ada di hujung itu adalah bajet yang sama rata bagi kawasan-kawasan parlimen. Itu dah puluhan tahun, ratusan tahun diamalkan oleh Parlimen Britain, European Union, di Amerika. Kedudukan ketua pembangkang sebagai contoh, Chief Opposition, memang telah diiktiraf dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Itu bukan baru dalam tuntutan kami. Cuma Malaysia agak lambat dalam perkara ini, sebab itu kita masukkan dalam reform parlimen itu. Jadi saya harap bahawa tengah hari ini, tadi setelah pagi tadi dokumen itu kita stamping, kita officialkan, dan saya rasa mungkin petang ini telah website Parlimen telah pun akan dedahkan dan rakyat boleh menilai dan membaca secara teliti apakah yang terkandung dalam dokumen atau memorandum yang penting itu. Ramai mungkin tidak memahami bahawa persefahaman politik dan juga kestabilan politik ini tidak mengubah apa-apa pun. Kerajaan tetap kerajaan, pembangkang tetap pembangkang. Jadi apa guna menandatangani persefahaman MOU ini, Datuk Seri? Supaya tidak ada lagi games of numbers. Ya. Kalau di pihak sana nanti berlakunya mungkin perbalahan di kalangan mereka di tengah jalan. Jadi kami tidak akan melibatkan diri lagi. Biar rakyat melihat pada tahap ini kita berfikir untuk rakyat dan negara. Saya bagi contoh klasik pemimpin besar dunia. Ya, bila menghadapi satu krisis, mereka boleh bersatu sekejap. Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong, ya, berperang, jutaan rakyat mati. Tapi bila datang Jepun, Perang Dunia Kedua menyerang China, mereka ceasefire sekejap. Kedua-duanya bergabung lawan Jepun. Jepun kalah, lawan balik. Akhirnya Mao Zedong dapat tanah besar China, Chiang Kai-shek dapat Taiwan. Contohnya, semasa Perang Dunia Kedua juga, British dan kumpulan-kumpulan yang memerangi British di Tanah Melayu juga engage, berhenti berperang, berhenti bergaduh, hadapi Jepun. Lepas Jepun kalah, perang baliklah, maknanya berlawan balik. Itu antara contoh, ya, dan banyak lagi sejarah dunia ini. Bila kepentingan negara dan rakyat sangat diperlukan, kita orang politik harus melihat isyarat rakyat. Rakyat mesti didahulukan, negara mesti diutamakan. Kalau tidak, nanti saya rasa nyawa rakyat menjadi taruhan. Ya, politik tidak stabil itu boleh menjejaskan
apa yang akan dikatakan program-program kerajaan, dan biarlah maknanya ada tempoh setahun setengah ini semua orang fokus kepada rakyat. Dan saya nak pastikan 3 perkara yang menjadi asas dan teras pembangkang dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen ini tidak akan terusik langsung. Yang pertama, kita akan melaksanakan check and balance. Kami tak akan diam dalam parlimen. Kami bukan macam kucing yang digaruk kepala, diam saja. Tidak. Kami akan terus bersuara dalam parlimen, memberikan pandangan kami, menegur kerajaan. Yang kedua, we as a lawmaker, pembuat polisi, kita akan meneruskan peranan. Yang ketiga adalah untuk kita menjadi pemerhati kepada semua pelaksanaan apa yang berlaku dalam parlimen untuk semua polisi yang dijalankan. Ini tidak pernah terusik, dan dalam kami menandatangani memorandum itu, kami pastikan hak kami ini tidak akan terusik. Kami tidak akan menjadi tiba-tiba menjadi melutut pada kerajaan, mendiamkan diri, tidak sekali-kali. Jadi peranan pembangkang dan kerajaan fokus kepada 2 isu tadi, perangi COVID dan juga pulihkan ekonomi. Di kalangan penyokong pembangkang, termasuk penyokong Pakatan Harapan dan juga mereka yang berada di atas pagar, ini semua vote bank bagi Pakatan Harapan. Mereka melihat semua tindakan dan juga keputusan besar yang diambil oleh Pakatan Harapan. Setelah mereka melihat kegagalan pemerintahan yang dikatakan gagal pada pemerintahan yang lalu selama 18 bulan itu, mereka merasakan ada ruang untuk Pakatan Harapan kembali semula ke Putrajaya. Kalau tidak pun dalam penggal ini, mungkin untuk pilihan raya umum ke-15. Kerana modal itu banyak. Modal itu boleh digembelingkan untuk menundukkan naratif kerajaan Perikatan Nasional 1, Perikatan Nasional 2 ataupun Barisan Nasional. Kerana mereka lah yang ada gabungan ini dalam selepas Sheraton ataupun Februari 2020. Adakah ini satu langkah yang suicide bagi Pakatan Harapan? Kerana modal besar ini sekarang dikompromis untuk memastikan termeterainya persefahaman kestabilan politik ini, Datuk Seri. Aset kami 2 saja. Yang pertama, dalam bermufakat, setia, tak khianat. Yang kedua, integriti. Itu modal kami. Di mana pun kami berada, posisi mana pun kami duduk dan berdiri, orang lihat kita. Macam kami dikatakan waktu Tan Sri Muhyiddin dan langkah Sheraton, bukan kami tidak ditawarkan bersama mereka. Saya dengan rakan lain, come with us, you stay as a minister. Jadi kami tolak itu semua. Kenapa? Kerana dalam Pakatan Harapan kita telah meterai persahabatan, bersama bersatu pada waktu itu. Jadi nak lari-larilah. Itu nilai yang saya rasa your action speak louder. Akhlak kamu tu yang rakyat akan perhatikan, bukan cakap banyak, janji besar. Maybe you a good orator, tapi you belot, you pengkhianat. Kami tak ada tu. Setia sampai kepada hari ini. Yang keduanya, kami tak minta jawatan. Integriti kami. Kami bukan jual kerusi. Kami bukan pelacur politik. Kita adalah lawmaker, ahli parlimen yang bila rakyat bagi kita mandat, kita stay dan menunaikan tanggungjawab kita. Dengan modal itulah kita hari ini engage dengan kerajaan. Jadi saya rasa rakyat Malaysia semakin matang berpolitik. Orang muda yang akan bakal menjadi, insyaAllah kalau memorandum ini 18 akan laksanakan undang-undang yang akan dibawa dalam sesi ini. Ada timeline-nya. Jadi orang-orang muda akan melihat aset kami. Kami tak boleh kata kami terbaik, tapi dengan kesetiaan kita dalam Pakatan Harapan, komitmen kita, senang susah kita bersama, tidak melihat, tidak tergamit dengan jawatan-jawatan menteri dan GLC. Dan yang kedua adalah integriti kita. Kita pun tak minta apa-apa daripada memorandum ini. Kita pentingkan rakyat. So, rakyat akan memberikan penilaian pada kami. Nak mengundi kami atau tidak, kita serahkan kembali kepada rakyat. Tapi saya sangat yakin 2 perkara itu adalah trust
aset yang paling besar kepada perjuangan kami. Jika kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri gagal juga memperbaiki pandemik COVID-19, tidak melunaskan apa yang dimahukan oleh persefahaman MOU ini seperti mana yang dimahukan oleh Pakatan Harapan, jadi bagusnya juga akan ditanggung oleh rakan-rakan Pakatan Harapan. Saya rasa lagi segi kolektif responsibility itu, ya, kita boleh akui bahawa kita bersama di dalam memerangi COVID ini, tetapi dalam bab tidak menunaikan janji dalam memorandum ini, mana-mana satu daripada 6 perkara tadi tidak ditunaikan, maka dia dengan sendirinya automatically memorandum ini terbatal dan we have nothing to lose. Pakatan Harapan tidak rugi apa-apa, tapi menunjukkan kita dah tolong, kita dah bersedia, kita dah berikan suatu ruang untuk kita bersama. Ini sejarah kedua berulang selepas 13 Mei. Dia khianat, contohnya. Jadi beban bukan pada Pakatan Harapan, kepada kerajaan yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi dalam bab COVID, kita faham, ya, kita pun tak boleh cakap besar sebab varian-varian baru kita tidak tahu. Ini Lambda, kemudian Delta plus plus. Ini bergantung kepada kecekapan kita dalam kita memberikan komitmen kita terhadap isu ini. Dan saya rasa itu jelas, ya. Kalau dalam COVID itu very subjektif, tapi dalam pelanggaran dalam mana-mana 6 yang disebutkan tadi itu, kalau terbatal satu saja mereka tidak berjanji, maka keseluruhan memori ini terbatal dan rakyat boleh menilai siapa yang khianat akhirnya. Tuan Seri, kerajaan ini meneruskan legasi pemerintahan yang lalu. Peruntukan pandemik COVID-19, apa juga pemulihan, apa juga agenda bantuan terus kepada rakyat dan juga bajet 2021 antara yang tertinggi kerajaan belanjakan, hampir 500 bilion. Itu yang dinyatakan oleh pihak kerajaan. Dengan 6 rangka persefahaman ini, pemekasan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, MA63 dan juga pembentukan jawatan kuasa pemandu. Kita tahu ini mengambil masa juga. Dia bukan boleh semalaman semua besok wujud ataupun boleh dilaksanakan. Dan realitinya kabinet yang berfungsi sepenuhnya. Yeah. Itu kuasa eksekutif. Yeah. Jadi bagaimana transformasi ini dapat membantu pihak Pakatan Harapan dan pembangkang menjadi pemantau dan juga check and balance. Kerana akhirnya apa yang nak kita lihat dalam select committee misalnya, antara pihak kerajaan dan juga pembangkang mesti seimbang. Begitu juga jawatan-jawatan yang diperuntukkan dalam Majlis Pemulihan Negara. Akhirnya eksekutif juga yang membuat keputusan. Yeah. Apa juga rekomendasi dan juga cadangan-cadangan daripada select committee dan juga Majlis Pemulihan Negara. Di mana titik yang akhirnya Pakatan Harapan akan memberi justifikasi jika itu tidak dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Kalau ikutnya dalam masa 9 bulan ini masa yang kritikal itu. Baik, itu kita harus objektif. Yang kita agak keberatan untuk bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin yang dulu adalah kerana mereka melaksanakan darurat. Macam mana kita nak berunding dengan kerajaan yang melaksanakan darurat? Parlimen pula tidak dipanggil mengikut jadual yang ditetapkan kerana mereka takut tumbang, kerana tidak ada numbers. Tapi sekarang ini berbeza. Dia mendakwa dia ada 114. Okey, tunjukkan. Kalau dia ada, diteruskan. Tak ada, terpulang pada Yang di-Pertuan Agong. Kita tak akan bagi oksigen kepada mereka. Itu jelas, ya. Yang keduanya sebagai contoh, rang undang-undang anti lompat parti. Ini kita dah tetapkan timeline. Mesti dalam sesi ini dibawa. Jadi clear, tak bawa, batal lah. Jadi kita bukan cakap-cakap macam RU 355. Bentang tapi tak lulus. No. Kan ni bersetuju dua-dua parti, bawa. Okey, yang keduanya, pelaksanaan undi 18. Kami PS dah tunai tanggungjawab. Kita dah bawa usul pindah perlembagaan. Lulus. Tinggal lagi dengan putusan Mahkamah Kuching. Dan komitmen sekarang ini, mana mesti buat. Ini tak payah. Tak perlu rayu lagi. Tak perlu rayu lagi. Nak buat tak nak buat. Tapi dia berjanji nak buat. Tak buat, batal. Clear. Nombor 3, pelaksanaan undi 18 tadi dah sebut. Pindaan perlembagaan, persetujuan tentang Prime Minister 2 penggal. Pindahlah.
di kerajaan, dibawa usul, kita sokong. Tak bawa, batal. Yang keenam, yang kelima, pindaan perlembagaan untuk untuk keanggotaan jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Ini budi bicara menteri. Tak perlulah, ini bukan rocket science. Nak pindah perlembagaan, tidak. Jadi semua perkara ini boleh buat sekarang. Untuk rakyat, bukan untuk kami. Untuk kepentingan peribadi. Tapi untuk kepentingan negara dan rakyat. Ini semua yang tangible, yang boleh kita ukur, yang boleh kita nilai. Dan kalau salah satu pada perkara ini mereka tidak tunaikan dalam tempoh waktu yang ditetapkan, maka dengan sendirinya memorandum ini terbatal. Dan kita tak rugi apa-apa kerana kita dah beri kerjasama, kita dah beri segala komitmen. Contohnya kalau tak jadi, kesalahan itu di pihak kerajaan. Sebahagian pemerhati politik mengandaikan persefahaman yang dimeterai semalam ini menjelmakan kelemahan pimpinan pembangkang di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana ketika untuk mendapatkan persetujuan siapakah calon Perdana Menteri ke-9, pembangkang nampak begitu intact. Warisan di situ, pejuang di situ, bebas di situ dan muda di situ. Mengapa kali ini hanya Pakatan Harapan? Mana rakan-rakan lain di bawah khemah besar itu, pejuangnya di mana, mudanya di mana dan warisannya di mana? Sebenarnya APCO dah masuk dalam Pakatan Harapan. Ya, kita dah jadi 4 sekarang ini. Cuma saya faham warisan dan juga pejuang ini, kita telah engage dengan mereka. Yalah, mungkin mereka memerlukan masa ya untuk mereka memikirkan tentang tawaran-tawaran yang kami telah persetujui ini. Jadi itu hak mereka untuk mereka membuat keputusan. Tapi bagi saya, keputusan PH kita engage dengan semua pimpinan parti politik ini, dan mungkin dalam masa terdekat ataupun beberapa waktu kemungkinan mereka juga akan boleh bersetuju dengan apa yang dinyatakan dalam memorandum. Tapi itu terpulang, itu hak parti masing-masing. Saya tak boleh bercakap bagi pihak mereka, tapi bagi pihak Pakatan Harapan kita telah merundingi dengan semua pihak, termasuklah rakan-rakan kita yang disebutkan tadi. Sekali Datuk Seri, dengan rundingan MOU ini, siapa yang untung sebenarnya? Saya rasa kalau kita bijak ya untuk kita mempamerkan style politik ini atau pendekatan yang berani ini, saya tetap yakin rakyat yang paling beruntung. Rakyat yang untung. Ya. Politician may come and go. Kami ini boleh datang dan boleh pergi. Tapi biarlah 45 bilion dan 10 bilion itu benar-benar sampai pada rakyat. Ada steering committee yang dipersetujui untuk kawal benda ini. Yang kita boleh terus menegur dalam membelanjakan duit rakyat ini. Jadi rakyatlah yang akan untung. Kami ada risiko. Bila kami buat ini, mungkin orang tak undi, kami kalah. Mungkin kami menang. Tapi bila 45 bilion ini dapat dibelanjakan dengan telus, transparan, 10 bilion itu dapat sampai pada golongan sasar, anak-anak muda yang hilang pekerjaan, kedai mereka ditutup, sampai bajet ini kepada mereka. Mereka lah yang untung. Tapi kami kena berani membuat satu keputusan. Ya. Amat berterus terang, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, Ahli Parlimen Pulai, Adun Simpang Jeram dan juga Timbalan Presiden Amanah, dan juga sebahagian daripada pimpinan Pakatan Harapan yang berunding berkaitan dengan persefahaman rentas parti membantu kestabilan politik. Itu saja agenda awani pada malam ini. Saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.